Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang bahagia ini 29 Muharram 45 16/8/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran pimpinan Ar-Rahman dan juga Al-Muharrar. Sambungan part kita kali ini Suratu Quraisy. Surah yang ke-106. Ayat 4 ayat, juzuk yang ke-30. Kita baca dulu ayat bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1437. 1437. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Undur balik ke belakang ke muqaddimah Quraisy, muqaddimah suratu Quraisy. Suratu Quraisy, surah ini diturunkan di Makkah. Wa hukiyal ijma'u ala dhalik. Surah Quraisy makkiyatun dengan ijma' ulama. Mengandungi 4 ayat. Dinamakan Suratu Quraisy, makna kaum Quraisy, kabilah Quraisy, kerana pada keseluruhan surah ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan perihal kaum Quraisy, penduduk Makkah. Penduduk Makkah. Walam yaqa' fi ghairiha, dan tak ada dalam surah lain menyebutkan nama Quraisy. Jadi dia ambil di antara kaedah nama-nama surah itu, diambil daripada kisah yang ada dalam surah itu ataupun perkataan dia yang tidak disebut di tempat lain, maka dijadikan nama surah. Intisari kandungannya mengingatkan kaum Quraisy secara khusus dan umat manusia secara umum supaya tunduk, taat dan memperhambakan diri kepada Allah, terutama dalam keadaan mereka hidup mewah dan senang lenang. Lagi aman tenteram, supaya keadaan itu berkekalan dan bertambah-tambah. Supaya kekal dan bertambah-tambah. Kaum Quraisy ialah suku ataupun kabilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kalangan mereka lah dakwah Islamiah mula-mula disebarkan. Rezeki dia, kumpulan Arab duduk di padang pasir, tidaklah begitu tinggi dari sudut teknologinya. Orang panggil Arab padang pasir Badui, tak banyaklah pembangunan dia, tapi
dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya Kaabah menjadi tempat tumpuan manusia, dan dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bertambah-tambahlah keindahan dan keceriaan bumi Mekah yang bersejarah itu. Meskipun pada mulanya sebahagian besar dari mereka telah menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa tahun sampai Nabi kita hijrah, dan berterusan penentangan sehinggalah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Maknanya 7 tahun hijrah, 13 campur 7, 20 tahun berlawan, yang akhirnya pada pembukaan kota Mekah barulah yadkhuluna fi dinillahi afwaja, puak-puak Quraisy berduyun-duyun masuk Islam. Tetapi akhirnya dalam hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, seluruh kaum Quraisy telah memeluk Islam disertai oleh suku-suku Arab yang lain. Jadi alhamdulillah, cerita tentang penduduk awal Mekah ana telah cerita dalam buku kita Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Bawa buku Mekah. Jadi dalam buku itu kita daripada awal lagi, siapa dia? Mari daripada Arak ni, mari daripada Ma'arib, mari daripada Yaman ketika pecahnya Saddul Ma'arib. Anjalah, yang pentingnya boleh baca dalam buku kita ni. Alhamdulillah, dalam buku sejarah Mekah ni ada sedikitlah maklumat, nak kata banyak tidak, tapi kata orang daripada tak tahu baik tahu. Daripada langsung tak tahu baik kita tahu, walaupun secara ringkas. Adapun munasabah, ini penting ni, ilmu munasabah ni cantik, menarik. Munasabatul ayah, munasabah susunan tafsir kita ni, tafsir Quraisy. Munasabatuha lima qablaha, sebelum daripada Quraisy surah Al-Fil, kan? Sebelum Quraisy surah Al-Fil. Yang pertama, kiltas surataini, dua-dua surah ini memperingatkan ahli Mekah dengan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Fil, Allah nyatakan bahawa Allah yang jaga Kaabah, Allah yang jaga tanah haram, Allah yang jaga bumi Mekah. Mana-mana musuh yang nak kacau, mereka akan binasa. Mari surah Quraisy, Allah Ta'ala sebut tentang pembangunan ekonomi Mekah. Ekonomi Mekah, masyarakat Mekah duduk dalam keadaan aman, tenteram, dan ekonomi dia berkembang. Walaupun Mekah tidak ada pokok-pokok, tak ada tanaman, tak ada kebun-kebun, tapi makanan tak putus. Bekalan datang daripada peringkat antarabangsa, dia punya trade, mari daripada Syam, mari daripada Yaman, ada dua-dua. Dan Allah Ta'ala satukan kalimah. Puak-puak Quraisy dia tidak balah, tak balah banyak. Berbeza dengan Aus dan Khazraj. Ketika Nabi hijrah, mereka telah berperang 120 tahun. Maka Nabi satukan mereka. Maka orang Mekah dengan pengembaraan ke Syam dan ke Yaman telah menguasai ekonomi di kawasan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, surah ini Quraisy dengan Fil bersambung, dia punya kisah bersambung. Kata orang Arab li ta'alluqil jari wal majrur fi awwalihima, maknanya awal surah Quraisy dengan akhir surah Al-Fil. Li'ila fi Quraisyin ay li'il fi Quraisy, Allah Ta'ala binasakan tentera bergajah, Allah Ta'ala satukan hati Quraisy. Allah. Jadi walaupun contohnya dalam mushaf Ubay, mushaf yang dicatat oleh Ubay tentang Quran, surah ni satu ya. Surah Fil, surah Quraisy ni tidak dua.
Cuma dalam dia panggil fi mushafil dalam mushaf yang disusun oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, maka dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, bermakna surah ni dua. Fil satu, bilangan fil surah yang ke berapa? Yang ke 105, Quraisy 106. Itu dia panggil pemisahan. Dari sudut konten, dari sudut isi dia sama. Maknanya orang panggil satu cerita. Cerita binasa sana, ekonomi sini. Itu dia panggil, ini dia panggil ilmu tanasub ataupun munasabah di antara dua surah ini sangat dekat dan sangat menarik untuk diperbahaskan. Kita kata alhamdulillah. Baik para pelajar, kita pergi pada tafsirul ayah. Belum lagi ni. Kita pergi kepada maqasidus surah pula. Maqasidus surah, objektif surah ini tazkiru ahli Makkah. Allah Ta'ala nak memperingatkan penduduk Mekah, selain daripada mereka menerima nikmat daripada Allah Azza wa Jalla ke atas mereka, maka kamu kena ingatlah nikmatnya banyak, keamanan pun ada. Kenapa kamu kerah kepala, tak mau syukur, tak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla? Adapun isu ataupun tajuk perbincangan dalam surah ini ada 3 perkara besar. Yang pertama, zikrul minnati ala Quraisy. Allah Ta'ala peringatkan nikmat dia kepada Quraisy. Mereka boleh mengembara di muka bumi, rahlatus syita, pada musim sejuk dia pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Dia panggil rahlatus syita'i was-saif. Yang kedua, tahdiduhum, nak menggerakkan hati mereka supaya beribadat kepada Allah dan mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. 3, zikrul minnati alaihim. Allah Ta'ala sebut nikmat dia ke atas mereka, iaitulah Allah sediakan untuk mereka makanan. Mereka tak lapar dan mereka dalam keadaan aman daripada ketakutan. Semua orang Arab menghormati puak-puak Quraisy dan menghormati Kaabah. Jadi bahkan bulan haram sendiri dihormati oleh mereka. Jadi banyaklah orang panggil nikmat yang Allah Ta'ala beri pada Quraisy, tapi mereka lupa setelah mereka tetap melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita kata itulah kecelakaan yang menimpa Quraisy. Allah Ta'ala beri nikmat, tapi mereka lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada tafsirul ayah. Li'ilafi Quraisy, kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy, penduduk Mekah bersatu padu. Ijtima' kabilah Quraisy. Ijtima' kabilah Quraisy. Mana dia tak balas bawa dia. Tengok nota di bawah. Ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya mengingatkan manusia tunduk taat dan memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala, terutama dalam keadaan mereka hidup mewah, senang lenang, lagi aman tenteram, supaya keadaan itu berkekalan dan dengan bertambah. Maknanya Allah Ta'ala peringatkan nikmat dia. Kalau kamu syukur, akan bertambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur, nikmat ini akan dicabut dari kamu. Bukan Quraisy sajalah, kita sekarang. Kalau kita syukur nikmat Allah Ta'ala akan tambahkan lagi. Sebagaimana kata di para ulama tadabbur, syukur menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum ada. Tanda dia punya kalimah syukur, jalbu hifzun, hafizun wa jalibun. Maknanya menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum ada. Siapa dia nak nikmat banyak, syukur yang ada. Kalau kamu kerah kepala kufur yang ada ni, nikmat yang ada dah pun nak lari. Jadi itu peringatan Allah Azza wa Jalla kepada Quraisy
dan sekaligus kepada kita jangan duk main. Li'ila fi Quraisyin ay lijtima'i qabilati Quraisy. Kabilah Quraisy berkumpul, bersatu padu, berpakat. Maka kata di para ulama, lam li, kenapa dia mula dengan li'ila fi Quraisy? Lam itu sendiri ulama nahwu kata ada beberapa wajah. Yang pertama dia panggil lam mausulah bima qablah, penyambung dengan hak sebelumnya. Makna dia faja'alahum ka'asfim ma'kulin li'ila fi Quraisy. Allah jadikan tentera bergajah seperti daun dimakan ulat untuk menyatukan puak Quraisy. Jadi ayat sambung. Ni untuk menyatukan Quraisy dan melakukan aktiviti yang biasa mereka lakukan, iaitulah rihlatus syita iwas saif. Maka kata Imam Ibnu Katsir, sebelum kita lari ke Ibnu Katsir, kita ambil kekalkan yang pertama tadi. Az-Zajjaj kata lam li'ila, lam tu tadi ulama nahwu kata apa? Mausulatun bima qablaha. Satu. Yang kedua dikata lamut ta'ajjub. Lam at-ta'li'ila fi Quraisy, pelik buat Quraisy. Lis ai i'jabu, kamu naklah kagum dengan kesatuan puak Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Yang ketiga dia kata hazihi la ma'naha muttasilun ba'da ay falyabudu rabb hadzal bait, falyabudu haula'i rabb hadzal bait li'ila fihim, hendaklah mereka sembah Tuhan rumah ni kerana Allah Taala beri pada mereka kesatuan. Boleh keamanan, boleh rehlah sana sini. Panjang ni perbahasa dari sudut bahasa, kita skip sini. Saya nak pergi terus kepada kata-kata Ibnu Katsir. Wa qala Ibnu Katsir hadhihi surah mafsulatun. Surah ini Quraisy berpisah dengan surah Al-Fil dalam Mushaful Mushaf Al-Imam, Quran yang disusun oleh Sayyidina Utsman. Sama ya, Quran satu ya. Katabu bainahuma satar bismillahirrahmanirrahim. Dipisahlah dua surah. Walaupun isi dia ataupun isu dia bersambung dengan yang sebelumnya. Baik, siapakah Quraisy? Tanda ni pelajar. Manhum Quraisy? Quraisy hum Banu An-Nadar ibnu Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar. Fakullu man kana min waladin Nadri fahuwa Quraisy. Semua anak-anak Nadar dijadi Quraisy belakang. Wa man lam yalidhu Nadar falaysa biqurashi. Itu bukan mari daripada anak Nadar, bukan Quraisy. Itu dipanggil ilmu kabilah, ilmu tentang kabilah. Baiklah, kalau kita masuk dalam ilmu keturunan Arab ni panjang kita ni. Kita nak ringkas ya. Ayat kedua, ila fihim rihlatash shita'i was-saif, iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman. Yaman ni panas. Jadi kalau sejuk sini Mekah ni, pergi ke Yaman panas. Dan pada musim panas ke negeri Syam. Kita pergi musim panas, kita pergi ke negeri Syam. Syam ni belah mana? Untuk sekarang termasuk sebahagian daripada Syria, Lebanon, Palestin, Urdun ataupun Jordan. Jordan ni sejuk. Waktu ana belajar dulu, kita pergi ziarah Jordan musim sejuk, musim panas. Musim panas lagi. Lain berbeza musim panas. Bila kita pergi musim panas, orang sana ekor pun tak ada rumah dia.
setengah tu. Masuk rumah pelajar sewa ni, kata mana aircon sini? Oh, no aircon kau, dia tanya. Orang mari-mari nak panas. Buka tingkap rumah, tu aircon masuk dah. Padanya gitu ya sejuk. Masya Allah. Jadi dipanggil sejuk, dia kita tak sesuai apa ni. Tak boleh kita nak pergi musim sejuk di situ. Musim panas baru kita pergi ke Syam. Musim sejuk kita pergi Yaman. Itu rihlatul syita'i was saif. Pandai juga dia sudut teknik mencari, dia panggil apa ni, suasana kalau tidak panas. Cuma bila kita pergi musim panas lain, musim sejuk lain. Sahabat-sahabat kita di Jordan kata, kalau nak mari melawat negeri Arab ni, mari musim sejuk lah. Kata sejuk, di Jordan diturun salji. Dia kata sejuk ni, dia kata tak apa, mari musim sejuk, orang pakai hijab. Orang Tino sejuk, perempuan semuanya pakai tudung, pakai baju tebal-tebal. Dia kata kalau hantar mari musim panas, habis terbuka. Kita pula kena pakai spek hitam. Ini dipanggil suasana yang berlaku. Alhamdulillah ana sempat berjalan di Ordon, pusing habis. Kemudian kita masuk Syria, waktu amal lah, tak pergi macam ni lagi. Masuk Syria, kita berjalan sampai ke Raqqah, nama Raqqah. Raqqah ni jauh, 2 malam dah kita berjalan dengan kereta pusing-pusing sampai ke Raqqah. Di Raqqah tu besar bangunan. Rupa-rupanya dia duk buat besar binaan atas kubur. Dikatakan kubur Uwais Al-Qarni. Dia tulis siap di pintu, tidak dibenarkan sebarang sumbangan kerana tajaan bina bangunan atas kubur ni ditaja oleh kerajaan Syiah yang ada atas dunia ni. Inilah permainan puak Syiah ni, kerja dia duduk bina kubur, lepas tu pakak dia duduk menangis situ. Puak Syiah. Baiklah, kita tak usah cerita banyak hak kita balik hak Quran ni. Maka Allah Ta'ala sebut pergi rihlah kepada musim panas ke Syam, musim sejuk ke Yaman. Kerana itu maka jadilah, dia kata sarat Makkah, jadilah bumi Makkah itu wasatan tajlibu ilaihi sila, jadi duduk center, pusat dagangan dunia. Mari daripada Syam ke sini, mari daripada Yaman ke sini. Kemudian orang lain pun bila mari haji, mari umrah Mekah, ada barang-barang untuk dia balik ke kampung dia, ke badui dia tu. Jadi kita panggil pusat dagangan dunia duduk di situ. Alhamdulillah, Allah Ta'ala peringatkan Quraisy dengan nikmat yang ada, dengan keamanan yang ada, dengan kesatuan yang ada. Tengok ayat 3. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Allah yang menguasai tuan ini. Jadi Allah Ta'ala kata, bila aku bagi nikmat kepada kamu, kamu kena balas nikmat dengan syukur. Syukur macam mana? Iaitulah mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi apabila Allah Ta'ala beri banyak benda di bumi Mekah yang bersejarah itu. Banyak perkara bumi Mekah yang sejarah itu, maka dia kena ada. Ai falyabudullaha rabbal baitil haram, naklah kamu sembah Allah Ta'ala, tuan pemilik rumah ini yang Allah Ta'ala jadikan kepada kamu sebab-sebab kebaikan yang banyak. Manaklah kamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kena syukur kepada Allah. Jadi kita sekarang ni pun, kalau kita terima nikmat, terima apa-apa saja anugerah Tuhan bagi, syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan disombong, jangan takabur, jangan dikerah kepala dan macam-macam perkara yang tidak baik yang dilakukan. Apa lagi nikmat yang Allah beri pada kamu, hai Quraisy? Allah Ta'ala nak suruh kita khabar, nak suruh kita ingat apa lagi nikmat Allah anugerahkan kepada kamu. Allazi at'amahum min ju'. Allah yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan. Pokok tak ada, makannya banyak. Ini pelik. Wa amanahum min khauf.
dan mengamankan mereka dari ketakutan. Dua benda kita atas dunia ni. Kalau kita aman hidup, tak ada ketakutan, maka itulah yang dikatakan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, yang cukup banyak, yang cukup besar, yang para jemaah kita kena cari, kita kena usahakan kehidupan yang baik. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, man asbaha minkum mu'afan fi badanihi. Tulis hadis ni. Hadis man asbaha minkum, tengok dalam hadis, aminan fi sirbihi, aman, kita rasa aman, bangun tidur tidak ada dengar suara bedil meletup sana sini, aman. Ataupun dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Kita nak riwayat ni, tulis mula ayat hadis. Hadis Abdullah an Ubailah bin Muhsan, man asbaha minkum mu'afan fi badanihi, siapa dia bangun pada waktu pagi tubuh dia sihat, batuk sikit-sikit tu biasalah. Aminan fi sirbihi, aman dalam kehidupan dia. Tidak kata duk bangun kat meletup sana meletup, tak. Elok ya, boleh pergi masjid, boleh pergi kerja molek-molek. Wa indahu qutu yaumihi, ada makanan untuk kita hari ni. Makanan yang kita ada hari ni, fa ka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia ni milik kita. Allahu akbar. Tulis awal. Hadzal hadis akhrajahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa bisanadin hasan. Alhamdulillah. Jadi siapa dia bangun pagi aman dia punya tubuh, sihat tubuh, aman suasana, ada makanan hari itu, maka orang tu sudah dituduh faka'annama, Allah Nabi SAW kata seolah-olah dunia ni kita punya. Ni dak bangun pagi tomok pergi masjid malah ni benak kita ni. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini amannya Quraisy tu, tak lapar, makanan ada, dan diberi keamanan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada takut. Orang-orang mari Mekah semuanya tenang-tenang. Alhamdulillah. Ini dia panggil nikmat yang Allah anugerahkan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam tanda pelajar, dalam ayat surah Ali Imran, ayat surah Ali Imran ayat 96-97, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Rumah yang pertama dibina kepada manusia untuk beribadat, iaitulah rumah yang ada di Mekah, di Bakkah. Bakkah tu sama dengan makna Mekah. Mubarakan, diberkati oleh Allah. Wa hudan lil alamin, menjadi petunjuk bagi alam. Fihi ayatun bayyinatun, di Mekah itu, di Kaabah itu ada beberapa tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat nyata. Di antaranya maqamu Ibrahim. Tajuk kitanya, wa man dakhalahu kana amina, siapa dia masuk Mekah dia aman. Satu. Ayat yang kedua surah Al-Qasas ayat 57. Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Quraisy, bukankah kamu telah beri kepada kami beri kepada kamu tamkin, kekuasaan jaga tanah haram, aman, dibawa kepada kamu buah-buahan rezeki yang begitu banyak dari Syam, dari mana, rizqan min ladunna, menjadi rezeki daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu tak syukur? Allahu akbar. Ayat yang ketiga surah Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina,
wa yutakhattafun nasu min haulihim. Mu tengok ke tidak? Allah jadikan tanah haram tu aman, sedangkan di sekeliling kamu orang duduk perai, duduk bala, duduk berkelahi. Kenapa kamu tak syukur? Jadi para jemaah sekalian, kita ni bila kita belajar ilmu tadabbur, kita juga kena belajar ilmu syukur pada Allah Azza wa Jalla, iaitulah apabila negeri kita ni aman, negeri kita ni makmur, ada banyak kemudahan-kemudahan, ada banyak anugerah yang Tuhan beri, maka kita bersyukurlah kepada Allah. Penuhlah rumah-rumah Allah dengan ibadat, penuhlah majlis-majlis ilmu dengan bertalaqi, sebarkanlah kasih sayang dan keamanan kepada masyarakat. Jangan duduk balas situ sini, duduk main perli sana perli sini, sekak sana sekak sini. Kita kata inilah perbuatan manusia yang tak syukur. Allah beri kepada kita tamkin, kekuasaan. Tuhan nak tengok mu ni menjalankan tugas dengan baik, adil, telus, ataupun menggunakan kuasa yang ada untuk kepentingan diri, untuk mengauk kemewahan, ataupun apa saja yang kita ada. Kita kata nas'alullah al-afwa wal afiyah. Inilah panggil ilmu tadabbur Quran. Tak patutlah kita duduk tadabbur Quran siang malam, tapi mulut kita duduk mengata ke orang tu orang ni, akhlak kita tidak baik, maka kita mengatakan di manakah zuruhul al-Quran, di manakah keberkatan Al-Quran dalam hidup kita? Jauh. Kata orang, Al-Quran dijelmakan dengan keimanan kepada Allah, dizahirkan melalui akhlak kita yang ada, dan dipraktikkan segala arahan yang Allah Ta'ala turunkan. Kalau bercakap saja, akhlak, tata kelola, sana sini, kita mengatakan kalau setakat buah saja, siapa-siapa pun boleh berbual. Tapi Al-Quran ini bukan turun untuk dibualkan, Al-Quran turun untuk dibaca dan diamalkan. Jadi alhamdulillah para jemaah, kita ni untuk tentang sejarah Mekah ni disyurkanlah supaya kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada pembaca dan berpahalalah kepada penyusun atau penulisnya, insya-Allah semasa hidup dan juga semasa dia mati. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah ringkas-ringkasnya surah Quraisy, tafsir surah Quraisy. Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah daripada surah yang mulia ini, insya-Allah. Faedah yang pertama, li'ila fi Quraisy, sampai kepada ayat-ayat yang seterusnya. Dia 4 ayat ya. Tulis je surah Quraisy, tak tulis ayat pun tak apa untuk faedah, sebab dia mari buat dia. Fi hadza isyaratun, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan satu isyarat yang menunjukkan kepada sempurnanya kudrat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, bila Allah Taala nak buat satu perkara, nak beri pada orang, maka dipermudahkan sebab dia. Permudah. Tuhan nak bagi kita kaya, dia mudah sebab. Pergi menega orang beli. Kalau tak jadi kaya, buka kedai besar pun tak ada orang. Nak kata apa? Banyak troli pada orang, tak gerak kita. Allah Ta'ala nak permudah jalan kita ke syurga. Dibukanya pintu masjid untuk kita. 5 waktu salat berjamaah. Masjid kita ramai orang pada tiang. Kalau tidak, masjid kita ni banyak tiang pada orang. Na'udzubillah. Maka kuasa Allah Ta'ala yang memberi sebab-sebab, mempermudahkan segala urusan, dan Allah Ta'ala angkat darjat manusia, dan Allah Ta'ala menjatuhkan manusia yang tidak baik. Maka kita mengatakan, baiklah segala perkara kita ni para jemaah sekalian, marilah kita langkahkan kaki kita, zahirkan tanda kesyukuran kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah anugerahkan ini. Dengan nikmat yang Allah anugerahkan ini. Jadi surah Quraisy ini surah nikmat kepada Quraisy, tapi dianya menjadi nikmat kepada kita. Kerana itulah di antara hikmah, setiap orang wajib yang mampu kena pergi tengok Mekah sekali seumur hidup. Kalau tuan-tuan yang mampu boleh pergi banyak kali, kita kata alhamdulillah. Tak mampu banyak kali, sekali je wajib. Allah Ta'ala tak wajibkan haji siapa 10 kali, sekali je. Nak suruh sampai juga ke bumi bertuah Mekah Mukarramah ini.
Allah Ta'ala nak suruh kita sampai juga ke bumi bertuah yang bahagia ini. Allahu Akbar. Yang kedua, firman Allah Ta'ala kepada ayat kita ini, Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, iaitulah tentang Allah Ta'ala beri pada mereka makanan, mereka tak lapar, keamanan, mereka tak takut. Ulama tadabbur kata ragadur rizqi, dua perkara ini kalau terkumpul pada manusia, maka itulah di antara nikmat dunia yang wajib kita syukuri. Nikmat yang pertama, sihat, ada rezeki boleh makan, ada keamanan dalam hidup, habis. Alhamdulillah, itulah yang patut kita syukur. Mana kalau kita makan yang banyak tapi duduk mari perih huru-hara, tak senang juga nak makan. Nah, tengah duduk makan, bom jatuh depan, nak kata apa? Tak usah kata peperangan dengan bom. Perang sama kita ni dengan lidah ni, perang alam maya ni pun tak boleh makan dah. Biasa manusia ni lagu itulah, dia mudah lupa daratan. Dia serang orang, serang batu, bila orang tu tak ada, baru dia teringat, baik dia ni rupanya. Nak kata apa? Waktu awak buat kerja, awak tak fikir. Tengok. Maka ayat ini Allah SWT ajar kepada kita secara individu, secara kelompok, secara kabilah, secara negeri, semuanya mesti bersyukur pada Allah dan jauhi kufur nikmat Allah Azza wa Jalla. Di antara kufran an-ni'am, tanda ni pelajar, di antara ciri-ciri kufur nikmat Allah, Allah beri kepada kita keamanan, Allah beri kepada kita makanan, Allah beri kepada kita kedudukan, tapi kita lakukan maksiat di atas dunia ini. Jangan. Karena itulah negeri kita wajib dibersihkan daripada unsur anasirul ma'asi. Unsur maksiat jangan ada. Kalau kita ada kuasa, kita hapuskan maksiat. Sekarang ni judi tak ada. Negeri kita lah, saya cakap negeri ni. Pusat-pusat hiburan yang melampau-melampau sudah tidak ada. Satu lagi yang saya nak seru sangat-sangat muslimin dan juga muslimat, iaitulah isu aurat isteri dan anak-anak awak, anak perempuan. Ini isu yang tak syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala beri pakaian banyak, kedai pakaian tu, ya Allah, macam-macam kedai ada. Tapi anak-anak kita terbuka aurat. Mu nak tunggu mari peperangan sehingga tak ada baju baru nak tutup aurat. Waktu Tuhan bagi pakaian kita tak mau pakai. Puak-puak katun, pelukis katun buat perli. Orang ni waktu dia hidup tak pakai. Tudung tak pakai, baju cari sana sini. Sembol lah dia mati. Ustazah yang mandi ke mayat kafan ke dia bercakap dengan dia, "Mek, waktu mu hidup mu tak tutup aurat. Mu mati baru aku boleh tutup kau." Jadi kata dia, janganlah tunggu tutup aurat, tutuplah aurat sendiri sebelum kamu ditutup aurat oleh pemandi mayat. Ana di antara isu yang saya rasa sangat tidak berjaya, tak berjaya, macam-macam benda kita buat. Untuk saya sendirilah, macam-macam benda kita buat. Keluar risalah lah, auratku, maruahku, bagi sana, bagi sini, tapi macam tak ada kesan dalam masyarakat. Keluar daripada kawasan kita ni, duk jual tepi pondok ni pun tak tutup aurat. Kalau bolehlah kawasan kita ni, zon kita ni, orang masuk nak mari sini tengok, Allah, Masya Allah, kawasan ni tadahan rahmat, limpahan kurnia Allah Ta'ala. Orang yang apa ni, yang buat tutup aurat macam-macam, cantik. Waktu persidangan dulu, satu persidangan, minta maaf lah, kita tegur semua orang, pelajar-pelajar, bukalah dada, bukalah hati, bukalah minda. Kita bukan nak berkelahi dengan orang, yang kita tegur untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Satu persidangan tentang pelaksanaan enactment undang-undang syariah di negeri ni. Halangan sana, halangan perlembagaan, halangan tu, halangan ni. Al-Fakir Abu Anah mencelah, saya kata, tuan, nak suruh anak-anak perempuan ni tutup aurat, adakah ada bercanggah dengan perlembagaan negara? Tak bercanggah. Bercanggah dengan undang-undang tubuh negeri? Tak bercanggah. Habis kenapa kita tak kuat kuasakan undang-undang tutup aurat?
kita mengharapkanlah kepada kerajaan yang baru ni, bukan sini saja, seluruh Malaysia, asalkan dia tu Muslim, pemimpin dia seorang Islam, maka kuat kuasakanlah undang-undang aurat ini untuk kita nyatakan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan masalahnya bila pihak berkuasa tempatan saman, hak tahu aurat, hak pergi saman je pula, peguam-peguam dia semua anak orang Islam belaka. Kita kata ini ajaib dunia, anak orang Islam menentang undang-undang Islam. Wallahi hadza min ajaib dunia. Saya bergurau, orang kata keajaiban dunia ni ada tujuh ke? Benar ajaib dari dunia. Saya kata yang ke-8, tanda keajaiban yang ke-8, anak-anak orang Islam menentang undang-undang Islam. Itu ajaib yang ke-8. Allahu Akbar. Jadi kita kata biarlah saya terus bersuara, kita sampaikan pihak berkuasa di seluruh Malaysia, tak kiralah daripada Abu Anas Madani kepada kerajaan Madani, kalau betul-betul nak Madani, laksanakan undang-undang syariat yang tidak bercanggah dengan perlembagaan pun, tak ada. Untuk orang Islam wajib tutup aurat, kenapa tak boleh? Ini kita kata. Jadi para jemaah sekalian, yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Jangan ceramah pula, kita sekadar mencari fawaid, kalau tidak. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, sembahlah rumah Tuhan kepada rumah ini. Allah Ta'ala dalam Quran ni, Allah Ta'ala nisbahkan kepada zatnya yang mulia, kepada diri zatnya yang mulia dalam pelbagai dimensi. Tengok, ada kalanya yudhifu nafsahu ilal bait, Allah Ta'ala idafakkan zatnya kepada rumah. Rabba hazal bait, Tuan kepada rumah ini. Itu dia panggil wa yukhassishu bil rububiyah. Allah Ta'ala nyatakan dialah Tuan. Falyabudu rabb hadzal bait, aku Tuan. Ada kalanya disandarkan rumah itu kepada Allah. Rumah itu yakni Tuan kepada rumah. Ini rumah ini Tuan kepunyaan Allah. Macam Allah Ta'ala wa tahhira baiti, Ibrahim dengan Ismail, bersihkan rumah aku. Baiti, rumah aku. Macam kita kata bersihkan rumah Allah. Ini rumah Allah, masjid. Maka kata orang itu semua ala sabilit tasyrih wa ta'zim. Nak memuliakan tempat itu, maka Allah nisbahkan kepada diri dia, sandar kepada diri dia. Rumah Allah, Baitullah, itu dia panggil. Jadi tengok, ini semua bila Allah Ta'ala sandarkan kepada zat dia, kepada dirinya, maka mulialah perkara itu. Rumah Allah, kitab Allah, apa lagi? Kita ni hamba Allah. Kenapa kita tak mau jadi sembah Allah? Kita hamba Allah tapi tak mau sembah Allah. Kita kata kita sendiri mencari kehinaan kepada kita. Maka Allah kata apa? Falyabudu rabb hadzal bait, siapa dia sembah Allah, betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan kumpulkan kepada dia dua nikmat. Allazi at'amahum min ju', dia tak lapar, ada makanan, wa amanahum min khauf, dia akan dapat keamanan. Jadi siapa dia nak aman di dunia, bahagia di akhirat, bahagia di dunia, aman di akhirat, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah, jangan duduk sembah benda lain. Allahu Akbar. Yang keempat, timbul dalam ayat ini allazi at'amahum min ju'. Apa sebab Allah Ta'ala sebut aku beri pada kamu makanan tak lapar? Kalau kata beri rezeki, cukuplah. Rezeki itu macam-macam ada. Tapi Tuhan sebut lagi tak lapar. Mal faidatu min qawli min ju'. Makanan itu daripada kamu lapar, aku beri makanan. Jawab dia je. Yang pertama, at-tanbih ala annamral ju' syadid. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, lapar ni seksa. Dalam surah Asy-Syura ayat 28, Allah kata apa? Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Allah Ta'ala yang turunkan hujan setelah mereka kecewa, sedih, kering kontang habis. Maknanya kita ni bila kita lapar, zuk mari makanan, terasa sangat nikmat. Betul tak? Waktu kita puasa, waktu azan boleh buka puasa juga, ya Rabbi, tak khabar ingat 3 gelas air, kiri kanan minum. Anak kata apa?
Ini dia panggil al-ju' syadid. Lapar tu susah. Coba tengok dalam bajet hidup kita. Bajet hidup. Duit yang kita guna untuk beli makanan dengan kita guna untuk beli pakaian. Banyak mana beza. Pakaian yang kita pakai ni berapa tahun dah baju ni? Berapa tahun dah baju jubah. Mungkin dia kata ada baju 10 tahun, 15 tahun pun ada dah pakai. Pakas itu. Tapi makan jangan main. Pagi lain, tengah hari lain. Lapar tak boleh. Nombor 2, tazkiruhum al-halatul ula ar-radi'ah al-mu'limah. Allah Ta'ala peringatkan, mu dulu susah, tak ada makanan, lapar, aku beri nikmat. Kenapa tak mau syukur? Kenapa tak mau syukur? Allahu Akbar. Yang ketiga, ini masalah diet. At-tanbi' ala anna khairat ta'am ma saddal jau'ah. Makanan yang paling baik tu kita makan sekadar nak halau, nak hambat lapar. Kita makan sekadar nak halau lapar. Lapar ni dia lari sekejap dia mari pula. Kita sarapan pagi tak ada lapar. Pukul 10 belah, mari pula dah dia sengih tu kau. Dah cari pula kudapan. Lepas tu bercengok dah. Jadi itu dia panggil, Allah Ta'ala tak kata ashba'hum, aku beri kamu kenyang. Tak. Aku beri kamu makanan untuk menghilangkan kelaparan. Maka kalau kita kata li'anna ta'am, makanan yang baik itu yang menghilangkan kelaparan, adapun kenyang kuat-kuat itu yurisul bitnah, itu menyebabkan gemuk obesity. Kita nyebabkan obesity ni kita makan lah ni, makan banyak. Puak ustaz ni dia nyalah ke jemaah. Dia kata kita jaga dah makan sebenarnya. Tapi apa boleh buat, lepas kuliah orang sedia makanan. Tak makan ke penganjur kecil hati. Dah makan sedap pula, tambah lagi nak kata apa. Kita kata alhamdulillah, makanlah. Rezeki ada. Tapi kalau sudah sampai tempoh, darah tinggi ada, kecil manis ada, gaut ada, ketika itu otomatik dia berpantang. Sekarang ni kata orang waktu sihat pantang jumpa. Tulis apa? Waktu sihat pantang jumpa, waktu sakit semuanya dipantang. Nak kata apa? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Baik. Yang terakhir, yang kelima, alladzi at'amhum min ju' wa amanu min khauf, fihi dalil ala anna da'watal anbiya mustajabah. Ayat ini, surah ini dalil kepada doa para nabi mustajab. Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, bila dia mari tinggal anak dia di Mekah, dia berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat. Tanda doa Nabi Ibrahim ayat 38, dia kata, ya Allah, jadikan hati manusia sayang ke Kaabah, sayang ke Mekah ni, sayang ke orang Mekah. Warzuqhum minas thamarat, rezekikan pada mereka buah-buahan. Ini di antara doa pelik. Doa Nabi Ibrahim minta buah-buahan. Di Mekah tak ada pokok. Sungai pun tak ada. Macam mana awak nak buah? Maka Allah hantar mari bumi Taif yang jarak dia lebih kurang dalam 60-70 km. Subur di sana. Buah, macam-macam buah ada. Buah kaktus pun ada. Arab panggil barsyumi. Buah delima ada. Buah anggur ada. Buah gapo pun ada. Sehingga kan orang kata nama Taif tu sebab Taif, ni cerita Israeliat ni Taif tulis dengar ya. Dia kata kono-kononya waktu Nabi Ibrahim doa, Allah Ta'ala perintahkan malaikat ambil bumi Syam yang subur tu, buat mari tawaf Mekah, lepas tu pergi Taif. Tapi cerita Israeliat. Tengok doa Nabi Ibrahim ayat 35 surah Ibrahim, ij'al hadzal balada amina, jadikan bumi Mekah ni aman. Surah Al-Baqarah 129, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, bangkitlah di kalangan mereka seorang rasul yang membaca ayat-ayat-Mu. Rasul tak ada di Mekah. Semua rasul-rasul duduk di sekitar Syam, Palestin, itu rasul duduk kita. Tapi Ibrahim doa nak rasul di Mekah. Maka Allah Ta'ala bagi pada mereka aman,
makannya cukup. Wa ba'atsa fihim rasulan minhum, Allah Ta'ala utuskan rasul yang terakhir dari kalangan mereka, kalangan Quraisy, anak Mekah, lahir di Mekah, membesar di Mekah, kahwin di Mekah, terima wahyu di Mekah. Maka lengkaplah nikmat, ada makan, ada keamanan, ada agama. Kita kata alhamdulillah, ya Allah ya Tuhan kami, nas'alullahal azim rabbal arsyil azim, supaya Allah jadi curahkan dalam hati kita ni mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Kita duduk dalam keadaan aman, rezeki makanan tak putus. Ya Allah, jadikan kami ni hamba-Mu yang bersyukur, yang sentiasa taat kepada-Mu ya Allah, menjauhi maksiat kepada-Mu ya Rabb, dan mensyukuri nikmat dengan sebaik-baiknya ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Bila dah ada rezeki, ada keamanan, jangan bakhil. Inilah tajuk surah kita yang akan datang, surah Al-Ma'un. Al-Ma'un, surah dah ada rezeki, jangan bakhil, jangan kopi. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.